Seterusnya pada pagi ini, kami nak kongsi pada anda berkenaan dengan kejayaan para pelajar Malaysia sebenarnya. Bukan di bumi Malaysia tapi di peringkat antarabangsa, di peringkat global sebenarnya. Kita nak bercakap berkenaan dengan persidangan Second International UNESCO. Baru-baru ini sudah pun berlangsung di Almaty, Kazakhstan. Kita bersama dengan dua orang tetamu hari ini untuk bercakap dengan lebih lanjut berkenaan dengan perkara ini. Saya perkenalkan terlebih dahulu iaitu Hajah Noridah Haji Ramlan selaku Pengetua Sekolah Seri Puteri. Juga kita bawakan Tengku Puteri Alia, pelajar Sekolah Seri Puteri. Assalamualaikum dan selamat pagi untuk kedua-duanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Okey, kita ada sinopsis kat sini. Ada sejumlah pelajar 33 orang peserta daripada 20 buah negara terpilih ke peringkat akhir. Maksudnya ada saringan ya. Ya, untuk ialah siapa yang layak untuk menyertai persidangan ini. Maksudnya tak semua boleh mendapatkan maklumat ataupun informasi di persidangan ini. Betul. Tapi sebelum kita ke persidangan tersebut, kita berkenalan sikit dengan Sekolah Seri Puteri ini. Hajah Noridah, kalau boleh kongsikan secara ringkas. Bismillahirrahmanirrahim. Cik Syu, terima kasih atas soalan tersebut. Sebenarnya Sekolah Seri Puteri Cyberjaya ini telah ditubuhkan pada tahun 1963 di Jalan Kolam Air, dan nama asalnya ialah Sekolah Seri Puteri Jalan Kolam Air, dan telah berpindah ke Cyberjaya pada tahun 2003. Dan sekolah kami ini telah berusia 55 tahun pada tahun ini, dan saya Hajah Noridah adalah pengetua yang ke-17. Okey. Pasti ada banyak keistimewaan sekolah ini kerana yalah di Malaysia ni ada banyak sebenarnya sekolah-sekolah lain yang mempunyai credibility ataupun orang kata nama yang lebih terkenal jika nak dibandingkan dengan sekolah-sekolah lain. Jadi kita nak minta Tengku Puteri kalau boleh kongsikan terlebih dahulu pengalaman apabila menghadirkan diri ke persidangan ini di Kazakhstan. Pengalaman saya paling berharga lah bagi saya ialah apabila saya bertukar pendapat antara delegasi lain yang hampir daripada 20 buah negara, iaitu Namibia, Hong Kong dan Kazakhstan. Selain itu, kami diberi peluang untuk melawat ke sebuah tapak warisan dunia di Kazakhstan, iaitu Tambali. Dan di situ kami dapat melihat pelbagai jenis corak petroglyph yang dihasilkan oleh manusia prasejarah. Okey. Ini adalah satu kesempatan yang baik sebenarnya kan, sebab ya kita di Malaysia juga ada tapak warisan dunia UNESCO. Tapi kalau kita pergi negara orang lain, kita dapat saksikan apa pula keunikan dan juga kelebihan sehingga tapak ataupun warisan itu boleh dikenali ataupun diiktiraf oleh UNESCO sebagai tapak warisan dunia. Hajah Noridah, kalau boleh kongsikan, Hajah juga turut bersama dengan para pelajar kita ke Kazakhstan. Apa antara perkara yang paling penting yang dipelajari oleh para pelajar kita ni? Ya, saya mengikuti delegasi dari Malaysia. Sebenarnya saya ada seorang murid lagi, seorang guru pembimbing dan seorang wakil ibu bapa. So kami berada di sana lebih kurang 6 hari, dan sebenarnya banyak pengalaman yang kita lalui kerana pada kali ini yang kali kedua untuk UNESCO di Kazakhstan itu dihadiri oleh murid-murid sekolah antara 16 hingga 22 tahun. So murid dengan belia. Dan di samping itu kita ada chef prawn yang terdiri pada beberapa buah negara lain, iaitu wakil-wakil seperti saya yang turut membantu anak-anak ini di dalam persidangan berdialog seperti yang sebenarnya. Simulasi itu seperti simulasi yang sebenarnya wakil-wakil negara di seluruh dunia. Jadi apa yang kita bantu murid-murid ini ialah dari segi persediaan mental, dari segi maklumat, dari segi bagaimana mereka berhadapan dengan para juri, mereka berhadapan dengan soalan-soalan sebagaimana yang sebenarnya daripada delegasi negara lain. Jadi saya di sini, saya bersama guru pembimbing dan juga wakil ibu bapa itu menyaksikan perkara itu dengan mata kepala kita sendiri, seolah-olah persidangan itu adalah persidangan yang sebenarnya dihadiri oleh pemimpin-pemimpin negara. Okey. Ya, dan persidangan ini membantu mereka untuk meningkatkan kemahiran berkomunikasi, bertutur kan. Kadang-kadang ialah orang kata
Ini peribahasa yang selalu orang pakai lah kan, berlentur bulu tu biar dari hidungnya. Jadi para pelajar seperti Tengku Puteri ini adalah antara golongan yang kita perlu mengasah mereka untuk menjadi ialah pelapis pada suatu hari nanti. Macam Tengku Puteri sendiri apabila berada di Kazakhstan pasti mempunyai satu jangkaan sendiri, ialah pergi ke negara orang, bersidang dan sebagainya. Adakah ini pengalaman pertama Tengku Puteri sendiri dan adakah jangkaan Puteri itu sama apabila Puteri berada di sana ataupun sebaliknya, kalau Puteri boleh kongsikan? Bagi saya, ini pengalaman yang pertama bagi saya. Dan jangkaan saya sangat berbeza kerana sebelum saya ke sana, saya dapat bersedialah untuk membuat presentation kat sana. Buat presentation apa kat sana? Tajuk apa? Presentation tentang tapak warisan bukan tentatif. Okey. Tapi tempat Argentina lah. Argentina. Oh, Argentina. So buat kajian semualah sebelum bentangkan tu. Cuba cerita sikit apa yang dibentangkan tu. Kongsi sikit. Ringkas je pun tak apa. Jadi kami pihak sekolah telah berusaha untuk mendapat pelbagai maklumat lah daripada pihak-pihak, antaranya ialah Duta Besar Argentina di Malaysia, His Excellency His Excellency Manuel Balaguer Salas. Okey, tak apa, kita faham nama tu. Saya belit sikitlah untuk kita. Dan Dr. Syaifah Mazina, iaitu seorang ekspeditor Atlantika yang terkenal di Malaysia. Dan di situlah kami dapat banyak maklumat yang baru tentang berkenaan Ushuaia ni. Susah tak? Sebab kita nak cerita pasal negara orang punya ni kan, fakta, sejarah tu kena betul kan? Ya, betul. Macam mana kalau Puteri boleh kongsi sikit? I know it's not easy kan. Kita nak belajar sejarah kita pun nak kena teliti betul-betul ni. Ini kan pula belajar negara orang Argentina pula tu kan. Sangat jauh daripada negara yang memang berbeza dengan kita. Macam mana pengalaman Tengku Puteri sendiri? Jadi kami memang bekerja keras untuk mendapat banyak maklumat. Ada pakai internet semua adalah? Adalah. Okey, bagaimana Hajian Nurdah melihat persidangan ini membantu para pelajar sekolah Seri Puteri sendiri dan bagaimana relevannya kehadiran mereka ini kepada imej yang dibawa oleh sekolah Seri Puteri? Alhamdulillah. Sebenarnya saya nak tambah sedikit. Projek yang diberikan kepada Pasukan Seri Puteri ialah untuk membawa Argentina, dan kita kena memilih, mencadangkan satu tempat yang untuk diangkat sebagai salah satu tapak warisan dunia. So kita memilih tempat yang dinamakan, yang Tengku Puteri telah maklumkan tadi, Ushuaia. So Ushuaia ni is a gateway to Antartika. Oh, okey. It's a gateway yang paling hampir. Jadi kita kena study tentang Ushuaia itu sendiri. So research yang kita buat itu kebanyakannya ada kesukaran kerana bahasa untuk Argentina ni mereka menggunakan bahasa Sepanyol. Sebab itu kita melalui satu jalan yang kita berjumpa dengan Duta Besar tadi dan kita berjumpa dengan Datuk Paduka Dr. Mazlinah itu sendiri, yang melalui jalan tersebut mereka sebenarnya menceritakan kepada kita bagaimana gateway itu sampai kepada Antartika dan juga menerangkan kepada kita tentang rakyat Malaysia juga tentang satu peristiwa yang sangat besar tentang climate change. Itu yang kita dapatlah. So Ushuaia ini Argentina kita tak boleh kaitkan dengan bola lagi. Tapi kena kaitkan dengan satu cadangan yang akan diangkat untuk tapak warisan dunia. Jadi kalau yang soalan tadi tentang persediaan kita, memang sangat teliti kerana kita 2 minggu kita buat research dan selepas itu kita kena menyiapkan presentationnya. So presentationnya pula bukan dalam bahasa Melayu. Di dalam bahasa Inggeris. Okey, bahasa Inggeris. Jadi Tengku Puteri dan sahabatnya Tengku Arisa juga Puteri Arisa membuat research dan menerangkan dalam bahasa Inggeris kepada persidangan tersebut. Jadi ini memang membentuk jati diri lah. Kita kena bawa negara orang. Lepas itu kita kena ceritakan tentang negara orang. Sehingga kita sebenarnya berusaha untuk memastikan
usul itu diangkat oleh penilai. Oi, susah ni kalau saya pun saya gugup nak pergi nak cerita pasal Argentina pula. Argentina, Kita tahu pasal bola je. Kita tahu bola. Tapi yang ni ialah benda-benda yang akademik kan. Itu nak pergi ke Kutub Utara, lagilah kan memang jauh daripada Yelah struktur negara kita ni memang panas macam mana kita ada saji semua kita nak tahu kan. Betul. Tahniah diucapkan kepada Tengku Puteri dan juga rakan kerana berjaya membawa nama Malaysia sebenarnya ke persidangan antarabangsa UNESCO ini. Kalau Puteri boleh kongsikan juga apa-apa rutin Puteri dekat sana, sebab 6 hari di sana saya fahamkan apa antara perkara lain selain daripada persidangan tersebut dan juga melawat tapak sejarah di Kazakhstan, apalagi rutin Puteri dan juga delegasi-delegasi Malaysia sewaktu di sana? Kami juga melawat ke tempat-tempat yang popular di Kazakhstan. Apa yang menarik dekat Kazakhstan tu? Apa yang ada dekat sana tu kalau boleh kongsikan yang sudah dilawati? Yang kami telah melawat ialah satu park, nama park Memorial Park. Memorial Park. Di situ kami melawat satu. I mean, you can speak English if you feel comfortable. Satu memorial yang disahkan. Ya, boleh. Disahkan oleh Tun Dr. Mahathir. Oleh para pemimpin dunia. Mereka menulis tanda tangan di batu bersurat. Itu di Memorial Park lah. So, ramai pemimpin dunia yang pada tahun 1996 telah dipanggil dan mereka telah buat satu persetujuan untuk menandatangani batu bersurat tersebut dan kita lihat kekal sampai sekarang. Dan kami cuba melihat nama Dr. Mahathir tu, tapi nama Dr. Mahathir dah lain. Dalam bahasa dia tulisan Russian. Dia ditulis dalam bahasa Rusia lah. Zamun. Dia translatekan kepada bahasa Rusia namanya tu. Lain sikit. Cuma ada data tahun dan kita tahu itu ialah Dr. Mahathir. Okey. Berharga betul pengalaman ni. Saya pula macam cemburunya tak dapat. Kenapa sekolah saya tak hantar? Okey. Kita juga pergi ke embassy. Sebelum ni ada. Embassy Malaysia di Kazakhstan. Ya. Kat sana apa makan-makan, jumpalah berkomunikasi dengan pelajar-pelajar Malaysia di sana. Ada tak sebaya Puteri dekat sana? Ada? Tak ada? Tak ada murid kan? Tak ada murid. Tak ada. Semua pelajar universiti kat sana? Ya. Kebanyakan universiti. Okey, saya beri kesempatan dan ruang ni untuk Puteri menyampaikan ucapan untuk pengetua, untuk guru-guru, untuk rakan-rakan yang sentiasa membantu Puteri untuk. Saya kira ini sebagai satu kejayaan yang besar untuk diri Puteri sendiri untuk sampaikan kepada mereka. Silakan. Jadi sebagai seorang ahli jawatan kuasa tertinggi iaitu Naib Setiausaha dalam kelab UNESCO di sekolah, di bawah sekolah. Peranan saya ialah untuk mempromosi macam jomlah melawat ke tempat-tempat tapak warisan negara di Malaysia supaya dapat menambahkan input dan pendedahan yang lebih mendalam tentang kepentingan lokasi-lokasi mereka, warisan sejarah di negara kita. Okey, secara ringkas Haji Hanuda kalau ada sebarang ucapan yang ingin disampaikan ringkas. Ya Puan. Sebenarnya di sekolah kita ada kelab UNESCO yang telah beroperasi selama 10 tahun dan kita ada keahliannya lebih kurang hampir 100 orang. Dan sebagaimana Puteri telah menyatakan tadi tentang mempromosikan tentang tapak warisan dunia, kita juga sebenarnya sentiasa mengikuti kempen SDG, iaitu SDG 1 dan kita ada sampai 17. Kita ingin memberikan kesedaran kepada murid-murid sekolah supaya sentiasa menjiwai tentang alam sekitar, menjiwai tentang hak-hak asasi, tentang apa saja yang telah diisytiharkan oleh
pihak UNESCO dunia. Okey, baik. Ini satu inisiatif yang baik. Sebenarnya 17 Matlamat SDG Sustainable Development Goals yang diangkat. Semoga ialah pelajar-pelajar sekolah Sri Puteri mendapat manfaat daripada program yang dilaksanakan. Tahniah diucapkan kepada Puteri dan juga Haji Nurida selaku pengetua Sekolah Sri Puteri yang sama-sama menyertai persidangan kedua antarabangsa UNESCO di Almaty, Kazakhstan baru-baru ini. Okey, kita nak berehat seketika, kembali selepas ini bersama dengan Ridwan dalam segmen SPM Sana Sini. Jangan ke mana.